Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini satu perkara yang paling mengejutkan Perikatan Nasional dan pastinya akan mengubah lanskap politik Malaysia. Hari ini dilaporkan Zahid Hamidi mengesahkan bahawa Barisan Nasional akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi PRU 16. Maknanya, kali ini dalam PRU 16, Barisan Nasional Pakatan Harapan akan bersama-sama mengharunginya. Maknanya, Perikatan Nasional akan menentang dua gergasi, iaitu Pakatan Harapan gabungan dengan Barisan Nasional menentang Perikatan Nasional. Adakah ini akan membawa lanskap baru dalam politik Malaysia dan akan membawa natijah yang sangat besar kepada Perikatan Nasional? Kerana sebelum ini, dalam pertembungan tiga penjuru Perikatan Nasional BN dan PH dalam PRU 15 yang lepas, menunjukkan bahawa tidak dapat disangkal Barisan Nasional dapat mengganggu, Pakatan Harapan dapat mengganggu, dan Perikatan Nasional juga dapat mengganggu satu sama lain. Namun, jika dilihat prestasi pada waktu ini, setiap kali pilihan raya kecil, gabungan Pakatan Harapan mendahului dengan menyapu habis. Adakah dengan adanya gabungan baru, Pakatan Harapan Barisan Nasional ini juga akan mampu sapu habis dalam pilihan raya akan datang dan dapat membentuk 2/3 kerusi di Parlimen? Kalau itu benar, ini berita yang sangat kritikal dan teruk untuk Bersatu, PAS dan Gerakan dan Perikatan Nasional. Barisan Nasional akan terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16, kata pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, beliau berkata Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan masing-masing bertanding menggunakan lambang sendiri pada pilihan raya itu nanti. Kata Zahid Hamidi, insya-Allah PRU akan datang, kita menggunakan lambang Barisan Nasional BN. Ini bukan berarti kita lari daripada kesepakatan kerajaan perpaduan. Maksudnya, PH boleh bertanding menggunakan lambang PH dan kita bertanding dengan lambang kita. Tetapi dari segi kerjasama kita jalinkan, kata Zahid Hamidi. Asalkan kawasan yang kita bertanding itu tidak ditandingi mereka dan kita tidak bertanding di kawasan yang mereka bertanding itu, katanya pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat UMNO bahagian Maran Pekan Tajau di sini hari ini. Maknanya kita akan melihat kali ini perlawanan satu lawan satu. Sementara itu, Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya pula berkata, sejak parti berada dalam kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan, belum ada agenda Islam yang diketepikan. Kata Zahid Hamidi, saya yang bertanggungjawab menahkodai UMNO dan saya akan memastikan parti komponen dalam kerajaan perpaduan ini mengikut semua perkara yang termaktub dalam perlembagaan, menjaga soal Islam, soal Melayu, tidak ada lebih dan tidak ada kurang, noktah. Itulah keyakinan diri kita, kata Zahid Hamidi. Mengulas status Parti Progresif Penduduk MYPP yang berasa diketepikan sehingga membuat keputusan tidak turun berkempen pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap pula, Ahmad Zahid Hamidi berkata ia masih antara parti gabungan dalam Friends of Barisan Nasional. Kata beliau, kita mengalu-alukan semua. Setiap pemimpin parti dialu-alukan untuk mengambil bahagian dan menyumbang usaha. Sekarang ada 11 Friends of Barisan Nasional. Sebagai parti gabungan dalam Barisan Nasional, kita samakan semua. Mereka masih sebagian daripada Friends of Barisan Nasional, katanya. Parti komponen 4 saja, iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Sebab Perlembagaan Barisan Nasional memuktamadkan keputusan untuk menerima mana-mana parti mesti konsensus 100%. Jika ada parti tidak bersetuju, maka kita tidak akan menerima, katanya. Sebelum ini, media melaporkan MyPPP membuat keputusan tidak turun berkempen pada PRK Dun Sungai Bakap, meskipun sudah turun membantu Barisan Nasional pada PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu di Selangor. Pemangku Presiden MyMPP
PPP Datuk Loga Balan Mohan dipetik berkata, keputusan itu dibuat demi maruah parti berikutan. Pihaknya berasa diketepikan selepas bertungkus lumus membantu Barisan Nasional pada PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru pada Mei lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar itik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri. Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada 4 jari, 3 jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Namun, ini jawapan Rafizi yang paling padu, yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim. Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi menteri? Itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim. Ketika Perikatan Nasional rancak menghentam Kerajaan Persekutuan, dengan isu air sebagai naratif kempennya, Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan mengapa Timbalan Presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi Menteri Air dan Alam Sekitar, ketika Perikatan Nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Coba kita tanya, yang menjadi Menteri Air dulu tu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawapannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional. Bukan kita daripada Kerajaan Madani. Menteri Air ini Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi kalau kita tahu yang Sungai Bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah engkaulah, dulu kau Menteri Air, kata Rafizi, menemplak Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebab sekarang kita tahu, seperti diumumkan berkali-kali, masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara Semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak. Semakin lama semakin cetek dan mendap. Memanglah kebiasaannya. Mana-mana kalau orang semakin ramai, sungai makin cetek, air kurang. Tambah pula cuaca sekarang semakin panas, kata Rafizi. Jadi isunya, semasa kita jadi pembangkang, memang kita tak tahu, bukan kerja aku. Semasa itu, kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni. Yang bertanggung jawab merancang dan yang ada maklumat adalah Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa, apa kamu buat semasa jadi Menteri Air? Soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang, Simpang 4 malam tadi. Turut hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew. Untuk rekod, pada Julai lalu kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak ke empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas
1.000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat, tanggungjawab dan kuasa. Sebaliknya, kata menteri itu, Kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi, kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang, wang dia ambil, tapi kita tak nampak pergi mana wang itu, dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak selesaikan masalah itu, kata Rafizi. Tak sampai 1 tahun Kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun, Anwar Ibrahim suruh. Jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi. Semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia, yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan. Yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan, kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man, orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk jana wibawa. Kenapa kamu Menteri Air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut, kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan, inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang, katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja, kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata, nak air ke nak isleh? Dah cukup jumlah, apa kabar menantu tak pulang lagi? Apa Tuan Penasihat Empat Negeri buat? Kalau kali ini Madani menang Sungai Bakap, katanya. Betul, kata Rafizi, kata Laim Guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula adun di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri, baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun, kata beliau. Alahai Kelantan, hampir semua adun dari PAS pun, kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan, tapi tak ada apapun dia buat masa dia pegang Menteri Air dulu. Kamu ni memang memaki hamun, kenapa otak dah masuk air ke, kata AKJ. Deva kata tak perlu buang masa tanya dia, ambil contoh Kelantan dah cukup, senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa, kata Deva. Saudara-saudara sekalian, Harimau Satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayang lah, katanya. Red Parrot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak menteri pun. Menteri cap ayam. Dapat jawatan menteri pun melalui tebuk atap, kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.